Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Saiful Asri selaku pensyarah kursus integriti dan anti rasuah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Inisiatif Kerajaan dalam Membanteras Jenayah Rasuah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Denia Buihong, Christy Clarice J.C. Francis, Dominic David, Melinda Erni Ahun, Otolia Joseph, dan juga Shareza Sylvester Motulis. Apa itu rasuah? Rasuah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kuasa yang melibatkan pemberian atau penerimaan suapan sebagai balasan untuk mendapatkan kelebihan atau mengelak daripada menjalankan tanggung jawab tertentu. Bentuk suapan ini boleh merangkumi wang tunai, hadiah, perkhidmatan, undi, diskaun, bonus ataupun jawatan dan sebagainya lagi. Di Malaysia, jenayah rasuah dianggap sebagai isu yang sangat kritikal. Ia bukan sahaja menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan, malah mengancam kestabilan politik serta mengekang kemampanan pembangunan negara. Rasuah bukan sekedar perbuatan yang salah dari sudut undang-undang, tetapi ia juga memberi kesan mendalam terhadap imej negara di mata dunia dan melumpuhkan sistem keadaan sosial. Justeru, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah proaktif dan tegas untuk membanteras gejala ini secara menyeluruh. Menerusi pembentangan ini, kami akan menghuraikan secara terperinci inisiatif-inisiatif utama kerajaan dalam membanteras jenayah rasuah serta mengapa usaha ini amat penting demi menjamin masa depan Malaysia yang bersih, telus dan berintegriti. Inisiatif pertama yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia dalam membenteras jenayah rasuah adalah Strategi Pembenterasan Rasuah Nasional NACS 2024 sehingga 2028. NACS 2024-2028 merupakan kesinambungan kepada Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 sehingga 2023. Strategi ini bertujuan memperkukuhkan usaha menangani isu tata kelola, integriti dan pencegahan rasuah di Malaysia. Ia menekankan komitmen negara dalam membenteras amalan seperti nepotisme, kronisme dan salah guna kuasa demi memastikan masyarakat yang lebih berintegriti dan sistem pentadbiran yang bersih. Tempoh pelaksanaan bagi strategi ini adalah sepanjang 2024 sehingga 2028. Strategi ini juga melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Terdapat 5 strategi utama dalam NACS ini, iaitu pertama sekali pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang risiko dan akibat rasuah melalui program pendidikan di pelbagai peringkat, termasuklah prasekolah, sekolah dan institusi pengajian tinggi. Strategi kedua adalah kebertanggungjawatan awam. Strategi ini memperkukuhkan sistem pentadbiran yang telus dan berintegriti, termasuk cadangan pensijilan MSISO 37001, sistem pengurusan anti rasuah ABMS bagi syarikat yang ingin membida kontrak kerajaan bernilai 10 juta ke atas. Strategi yang ketiga adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah penting bagi untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha membenteras rasuah dengan mewujudkan saluran untuk maklum balas dan kajian berkaitan bidang yang terdedah kepada rasuah. Strategi yang keempat adalah penguatkuasaan. Strategi ini memperkuatkan agensi penguatkuasaan melalui peningkatan keberkesanan siasatan, pemantauan lebih ketat serta hukuman yang setimpal terhadap pesalah rasuah. Strategi yang terakhir adalah insentif. Insentif sangat penting untuk menggalakkan sektor awam dan sektor swasta mengamalkan integriti dan tabir urus yang baik dengan memberi pengiktirafan dan anugerah kepada organisasi yang menunjukkan
komitmen dalam usaha anti rasuah. Keseluruhan strategi ini bertujuan untuk memastikan Malaysia bebas rasuah dengan pendekatan tegas dan sistematik serta kerjasama daripada semua pihak. Oke, sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dominic David, bernomor matriks YI 24110015. Oke, dalam pembentangan slide saya ini, saya akan membentangkan tentang inisiatif yang kedua, yaitu pengumbalan rang undang-undang ataupun dikenali sebagai RUU RU. Oke. Seperti yang kamu lihat dalam slide ini, saya akan menceritakan sedikit tentang definisi dan kepentingan rang undang-undang di Malaysia lah. Seterusnya, saya akan menceritakan bagian proses pengubalan rang undang-undang. Oke. Kita mulakan dengan kepentingan rang undang-undang. Pertama sekali, rang undang-undang merupakan draft awal undang-undang sebelum diluluskan oleh parlimen lah. Okay, next, ia juga meletakkan asas undang-undang yang sah dan boleh dikuatkuasakan. Okay. Proses pengubalan rang undang-undang ini juga penting bagi memastikan undang-undang yang adil dan berkesan dapat dilaksanakan dalam negara kita lah. Seterusnya proses pengubalan rang undang-undang ini agak penting untuk kita tahulah proses yang berlaku di negara kita. Yang pertama sekali dalam peringkat awal yaitu keperluan dikenal pasti oleh kerajaan, kementerian atau tekanan awam sebelum ia diluluskan lah. Yang kedua adalah penyediaan draft. Penyediaan draft ini disediakan oleh bahagian hal ehwal undang-undang atau nama singkatnya adalah BHEUU ataupun Jabatan Peguam Negara. And seterusnya semakan dan penilaian. Sebelum apa-apa diluluskan haruslah ada semakan dan penilaian lah sebelum dia diwar-warkan. Pemeriksaan kesahihan bahasa dan kesan terhadap dasar kerajaan adalah amat penting sebelum rang undang-undang itu dikeluarkan lah. So itu saja dari saya, cerita sedikit berkaitan dengan pengubahan rang undang-undang. So seterusnya saya akan paskan bentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Inisiatif yang ketiga adalah dengan melalui pindaan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun dikenali sebagai MCCA. Pada tahun 2008, Parlimen Malaysia telah bersetuju supaya satu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang dikenali sebagai SPRM diwujudkan bagi menggantikan Badan Pencegah Rasuah ataupun secara singkatan BPR selaras dengan hasrat masyarakat yang mahukan entiti pencegahan rasuah yang lebih bebas dan profesional. Maka pada tahun 2009, SPRM ini telah diwujudkan. Akta SPRM ini ditubuhkan adalah untuk menggantikan Akta Pencegahan Rasuah 1997 bagi memperkasakan lagi integriti dan ketulusan dalam sesebuah negara. Dalam pindaan Akta SPRM 2018, terdapat sebuah section yaitu Section 17A MACCA 2019 yaitu mengenakan tanggungjawab ataupun tindakan ke atas syarikat yang terlibat dengan kes jenayah rasuah. Melalui pindaan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, terdapat beberapa langkah yang telah wujud bagi mencegah jenayah rasuah. Langkah yang pertama adalah pendedahan rahsia. Pendedahan ini adalah untuk memastikan setiap transaksi syarikat adalah bersifat tulus dan amanah. Langkah yang kedua adalah tapisan latar belakang. Tujuan tapisan ini dilakukan adalah untuk menyaring pekerja dan pihak yang berkaitan agar dapat mengelakkan daripada kes jenayah rasuah daripada berlaku. Langkah yang ketiga adalah latihan anti rasuah dan penipuan. Latihan ini dilaksanakan adalah untuk mendidik para pekerja tentang kepentingan mematuhi etika dalam sebuah operasi organisasi. Langkah yang keempat adalah dasar penilaian anti penipuan. Dasar ini adalah untuk memastikan
semua transaksi dalam syarikat adalah tidak bercanggah dengan peraturan anti rasuah. Tanggung jawab dan hukuman akan dikenakan kepada individu jika mereka melakukan kes jenayah rasuah. Semua individu dan dalam syarikat termasuklah pengarah, rakan kongsi ataupun pekerja bertanggung jawab terhadap sebarang tindakan yang berlaku dalam syarikat mereka. Hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan rasuah ataupun jenayah rasuah adalah denda tidak kurang daripada 1 juta ringgit Malaysia ataupun penjara tidak kurang daripada 20 tahun ataupun kedua-duanya. Saya Kristi Clarice Jessie Francius dan saya akan terangkan tentang inisiatif keempat yang diambil oleh kerajaan dalam membantas jenayah rasuah di Malaysia. Inisiatif keempat yang diambil oleh kerajaan adalah Ikrar Bebas Rasuah ataupun IBR. Pengenalan dan konsep pelaksanaan IBR. IBR adalah inisiatif yang dilancarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada tahun 2017. IBR diperkenalkan untuk meningkatkan kesedaran tentang integriti, accountability, dan ketelusan. IBR dijalankan dalam bentuk ikrar ataupun self-declaration dan dibuat oleh pemimpin organisasi serta warga-warga organisasi secara sukarela. Lafazan ikrar ini akan disaksikan oleh pihak SPRM untuk tujuan pengesahan. Prinsip utama IBR. IBR terdiri daripada 4 prinsip utama, di mana yang pertama ialah ketelusan, yang bermaksud setiap tindakan bersifat terbuka dan jelas. Yang kedua adalah integriti, yang bermaksud etika dan moral dalam setiap tindakan. Yang ketiga adalah accountability, yang bermaksud tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir adalah menolak rasuah dalam segala bentuk tanpa kompromi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Halo guys, nama saya Shereza Sylvester Motolis, Kat Metrik YE24110025, dan saya akan membentangkan inisiatif kelima, yaitu pendakwaan kes rasuah berprofil tinggi. So, kita perlu tahu apa itu pendakwaan kes rasuah berprofil tinggi. Dalam pengenalannya, Kerajaan Malaysia mengambil langkah tegas untuk memerangi rasuah. Ini merupakan langkah termasuk menambah peruntukan kepada agensi penguat kuasa seperti SPRM dan melaksanakan dasar ketelusan dalam pentadbiran awam. Ia juga memastikan siasatan ini lebih menyeluruh, pantas dan telus terhadap sebarang kes rasuah. Yang keduanya ialah pendakwaan kes berprofil tinggi menunjukkan tiada individu kebal terhadap undang-undang. Ia bermaksud ini termasuk tokoh politik, ketua jabatan kerajaan dan ahli perniagaan termuka. Ia merupakan pendekatan yang menunjukkan prinsip keadilan tanpa pilih kasih sedang ditegakkan dan menegakkan bahawa semua rakyat tertakluk pada undang-undang tanpa mengira status. Yang ketiga ialah pendakwaan dikenakan kepada individu yang menduduki jawatan penting, seperti jawatan seperti Menteri Kabinet, Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO, dan pegawai kanan agensi kerajaan. Ini penting kerana individu dalam jawatan ini mempunyai kuasa dan akses terhadap sumber awam yang berpotensi disalahguna jika tidak awasi. Kesan terhadap pendakwaan kes berprofil tinggi ini ialah pemulihan keyakinan rakyat. Ia merupakan uraiannya ialah pendakwaan ini memberi isyarat bahawa kerajaan serius dalam membanteras rasuah secara sistemik. Ia juga merupakan menolong rakyat agar dapat berasa lebih yakin dan selamat dengan sistem pentadbiran yang adil dan bertanggungjawab. Sekaligus ia juga meningkatkan penyertaan dalam proses demokrasi. Yang kedua ialah pencegahan jenayah. Ia merupakan individu lain terutamanya yang sedang memegang kuasa akan lebih berhati-hati dan beretika dalam membuat keputusan. Yang seterusnya ialah ia membentuk satu bentuk deterrent effect
atau kesan pencegahan yang mengurangkan kecenderungan melakukan rasuah karena takut dikenakan tindakan undang-undang. Dan yang terakhir ialah image Malaysia di mata dunia. Ia bermaksud pelabur asing dan komuniti antarabangsa akan melihat Malaysia sebagai negara yang berintegriti dan stabil dari segi pentadbiran. Ia juga bermaksud ia boleh mendorong peningkatan pelaburan langsung asing atau FDI, memperkukuhkan ekonomi negara dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Untuk kesimpulan, Kerajaan Malaysia komited dalam memerangi rasuah dengan melaksanakan pelbagai inisiatif seperti strategi anti rasuah kebangsaan yang bermula pada tahun 2024 dan berakhir pada tahun 2028. Pemantapan undang-undang serta pemantauan yang lebih ketat terhadap penjawat awam melalui ikrar bebas rasuah. Kes berprofil tinggi turut disiasat dan didakwa bagi membuktikan bahawa tiada individu kebal daripada tindakan undang-undang. Selain itu, penglibatan masyarakat dalam membanteras rasuah melalui insentif kepada pelapor serta kerjasama komuniti membantu lagi memastikan ketulusan dan keadilan terjamin. Rasuah menghambat kemajuan negara, justru usaha pembanterasan mesti dilakukan secara berterusan agar Malaysia dapat mencapai status pemerintahan yang bersih dan berintegriti di peringkat global.